Ditemani oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin, iaitu Menteri Besar Selangor yang juga pengurusi pertigaan di Selangor, dan juga Tuan Haji Adnan sebagai pengarah Bilik Gerakan Negeri. Saya bacakan sidang media pada hari ini, iaitu Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Seperti yang sedia maklum, pertama kali kempen pilihan raya diadakan mengikut norma baru berikutan COVID-19. Pertama, Pakatan Harapan berharap peraturan untuk kempen pilihan raya dapat diperhalusi lagi agar kempen pilihan raya yang berkesan secara berhemah dan telus dapat dijalankan. Yang kedua, Melaka sudah berada di fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Sekolah telah dibuka, pasar raya telah dibuka, pejabat telah dibuka, kenduri kendara telah dibenarkan, aktiviti sukan telah dibenarkan, penonton boleh masuki stadium. Kami berasa ada beberapa cara berkempen boleh disesuaikan mengikut kaedah serta tata cara SOP yang dibenarkan. Nombor 3, kami sangat setuju menyokong serta mendukung segala usaha semua pihak untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini. Namun pada masa yang sama, usaha untuk menyuburkan demokrasi dalam pilihan raya sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Negara wajib ditegakkan. Setiap parti bertanding wajib memperkenalkan calon-calon mereka. Setiap pengundi wajib mengetahui sosok setiap calon yang mereka akan pilih. 4. Suasana kempen yang muram tidak seperti pilihan raya. Suasana ini memberi kesan negatif kepada pengundi. Kalau kempen pun tidak dibenarkan, maka keadaan serta suasana yang ada juga tidak sesuai untuk mereka turun mengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu memikirkan apa akan jadi sekiranya hanya 30 atau 35% saja pengundi yang keluar mengundi. Apakah calon yang menang nanti mewakili majoriti rakyat kerana 70% pengundi tidak turun mengundi? Yang kelima, dengan ini kami mencadangkan sedikit penambahbaikan. Antaranya, kenderaan siar raya boleh berhenti 10 hingga ke 25 minit di setiap lokasi supaya isi siaran dapat diperdengarkan dengan lebih jelas. Walkabout dibenarkan dengan jumlah jentera kurang dari 5 orang di lokasi yang dibenarkan. Membenarkan penghantaran risalah dari rumah ke rumah dan bersemuka mengikut tempoh masa yang ditetapkan tanpa perlu memasuki premis. Kami percaya semua calon dan jentera mahu menyampaikan mesej dengan lebih jelas kepada semua pengundi. Kami juga mahu semua pihak mendapat layanan yang sama sepanjang kempen ini dari segi pelaksanaan cara berkempen mengikut norma baru. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira pihak Suruhanjaya Pilihan Raya harus melihat pelaksanaan best practice ataupun pelaksanaan amalan baik ketika pilihan raya di waktu pandemik, sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa buah negara, antaranya di Amerika Syarikat, di Singapura dan beberapa negara-negara lain yang menganjurkan pilihan raya ketika pandemik melanda. Jadi antara beberapa perkara yang dicadangkan sebentar tadi, ada sebahagiannya ialah membenarkan konsep kempen pandu lalu. Sebelum ini kita menyerahkan sumbangan, kita menyampaikan bantuan, kita melaksanakan program-program seperti jamuan hari raya secara pandu lalu. Kalau itu kita boleh lakukan, saya percaya kempen juga boleh dilaksanakan secara pandu lalu, di mana pengunjung-pengunjung datang dengan kereta dan boleh duduk di satu tempat dan mendengar penjelasan daripada pihak yang bertanding di dalam pilihan raya kali ini. Ini saya rasa boleh diaturkan dengan baik dengan penyusunan dan lokasi yang tertentu, dan sekaligus meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.
Apa yang agak malang bagi saya ialah ini seperti total blackout kepada semua kempen, kepada semua parti yang bertanding. Dan ini adalah satu yang begitu terjejas ataupun satu yang begitu merugikan dalam rakyat berpartisipasi, dan juga mereka gagal untuk membuat pertimbangan terhadap pemilihan di dalam pilihan raya kali ini. Dengan semua sedia maklum, pemerintah mempunyai akses yang sangat besar di dalam media. Memang semua dikatakan boleh masuk media, tapi tak semua yang nak terima parti-parti selain daripada parti pemerintah. Ini sedikit sebanyak akan bagi impak dan kesan yang tidak baik dan tidak memberangsangkan. Ini bukan berarti kita nak langgar SOP. SOP boleh dikekalkan dengan pandu lalu. Mereka datang daripada satu keluarga, mungkin datang sendirian di kenderaan masing-masing, dan dijarakkan dengan jarak kenderaan tu. Secara tidak langsung kita dapat kawal SOP, dan kita boleh halang pergerakan yang lain, minuman, makanan dan sebagainya. Ini satu contoh, dan ini diamalkan di Amerika Syarikat ketika COVID-19 melanda dan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dilangsungkan. Justru saya yakin apa yang disuarakan oleh pihak keadilan dan Pakatan Harapan wajar dipertimbangkan. Kita baru masuk hari kedua kempen, ada lagi 9-8 hari lagi ingin kita tempuhi, dan ia akan membuka peluang kepada orang Melaka. Saya harap Melaka tidak dijadikan bahan uji kaji terhadap benda-benda yang tidak logik, dan menggadaikan nasib mereka untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ingat, mandatnya adalah 5 tahun, dan rakyat harus diberi peluang untuk mendapat akses terhadap informasi serta kempen dan juga penjelasan daripada semua parti-parti dan individu yang bertanding. Terima kasih Yang Mohd Datuk Seri Mahyudin Syarif. Mungkin saya dari media, kalau ada soalan dari media. Saya nak tanya soalan pasal auto atas 1/3. Macam mana pencalonan calon di Sungai Rambai? Adakah dia kan di ATM dia letak apa yang untuk melibatkan anak muda bertanding, mahasiswa berpolitik? So macam mana kedudukan? Adakah terjejas kedudukan calon muda kita Sungai Rambai itu? Saya tak pasti, cuma kita sangat menyambut baik cadangan untuk calon-calon muda diletakkan, dan bagi saya ia bersalahan dengan apa yang dibenarkan. Kalau dibenarkan pemimpin-pemimpin mahasiswa ataupun mahasiswa menyertai parti politik, tapi mereka juga kelihatan tidak dibenarkan untuk diketengahkan ke hadapan, ia sangat berlawanan dengan nature dan kebenaran yang dilangsungkan. Yalah, saya percaya mungkin UiTM tak gunakan AUKU, tetapi 70-80% daripada akta dan peraturan yang digunakan tu tak hampir sama dengan akta universiti dan college universiti. So on the spirit of semangat Malaysia yang membenarkan ramai orang muda dan partisipasi orang muda, saya kira itu tak jadi halangan, dan saya anggap itu adalah satu signal yang sangat salah kalau mengambil tindakan terhadap pencalonan yang kita berikan. Dan they have to prod off that because they are candidates from the university, they are study been invited and embraced by the party as a candidate, ataupun diangkat sebagai calon di dalam parti Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan. Isyam kena ada, Isyam dah bernama. Ya, Syam. Silakan Syam. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi saya nak bertanya, pada ketika ini sebab mengadakan pandemik dan terdapat terutama kepada kempen, adakah kempen melalui media sosial ini pada pandangan Datuk dan Datuk Seri yang tidak efisien untuk menarik parti pengundi dan juga untuk proses uji keluar? Okey, saya melihat benda yang SOP yang dijalankan ni memang terlalu ketat. Itu yang Parti Keadilan Rakyat memohon SPR menyemak semula kempen ni dan melonggarkan sikit. Kenapa yang saya tengok, kalau kita berkempen mengikut SOP yang
dilonggarkan apa yang kita cadangkan, iaitu kalau kita walkboard kita kurang daripada 5 orang, pada saya tak ada masalah pun. Kalau berbanding kita tengok di pasar raya pun, kalau kita lihat pun tak mengikut SOP rapat dia di dalam pasar raya tu. Tapi kalau dah dilonggarkan yang kita mohon kurang daripada 5 orang, pada saya sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau pilihan raya dibuat tapi tak boleh berkempen, apa maksud erti pilihan raya tu? Kalau itu nanti tak tahu. Okey, menjawab soalan itu, kita ada beberapa dapatan berkenaan dengan penembusan internet dan penggunaannya, ya. Mungkin penembusan internet ataupun kadar konektiviti di negeri Selangor ni agak tinggi, terutamanya di kawasan urban secara keseluruhan. Maknanya keboleh tembusan dan juga keboleh sambungan terhadap internet ini tinggi. Tetapi daripada research kami dapati penggunaan bahan-bahan seperti telefon pintar ataupun akas-akas yang lain seperti tablets dan sebagainya juga tidak begitu tinggi, di bawah 50% di sekitar negeri Melaka. Dan ini akan memberi kesan kepada keyakinan orang ataupun keboleh pengetahuan dan kecapaian orang terhadap maklumat-maklumat bagi setiap parti yang bertanding, terutamanya daripada Pakatan Harapan dan juga daripada parti-parti individu-individu yang bertanding secara bebas. Saya bukan tak percaya tak berkesan, dia mungkin berkesan, tetapi keboleh tahanan dan keboleh capaian itu ada hadnya yang agak terhad berbanding dengan kehadiran secara fizikal. Kedua, secara lazimnya kempen-kempen sebelum ini memerlukan sentuhan kemanusiaan yang harus diterjemahkan di dalam kehidupan seharian, kerana bukan mereka nak memilih orang yang nak dilihat cantik di poster saja. Ada juga yang nak lihat secara jelas bagaimana perwatakannya, bagaimana caranya dan sebagainya. Dan ini semua memberi kesan-kesan dalam kempen-kempen sebelum ini. Jadi cukup diingatkan dengan penjarakan fizikal dan kadar vaksinasi yang tinggi juga membuktikan bahawa kita dapat mengawal hal-hal ini dengan berlaku. Kalau pilihan raya Sabah dijadikan sebagai benchmark dan parameter, di waktu pilihan raya Sabah kita belum mencapai vaksinasi yang tinggi, malahan belum bermula pun program vaksinasi kita. Dan sebab itu berlaku perebakan. Dan sekarang Menteri Kesihatan sendiri sebut kita jangan fanatik dengan nombor kes baru. Berapa besar ataupun berapa parahnya kes tersebut, sama ada dalam kategori 1 atau kategori 2 atau kategori 3, 4 atau 5. Jadi ini semua adalah parameter-parameter yang saya rasa penuh progresif yang diberikan oleh kementerian, tetapi ia tidak begitu diterjemahkan dalam pilihan raya kali ini. Dalam pilihan raya ini yang saya rasa boleh dipraktikan dengan ingatan dan sebagainya, dan selepas tahun lebih saya yakin kita juga sudah mula boleh mempraktikkan dengan kelonggaran dalam kempen sebagaimana yang disampaikan oleh Datuk Halim dalam PC-nya sebentar tadi. Soalan untuk Datuk Halim dengan Datuk Amiruddin. Semasa pengumuman calon PH hari itu, pemimpin DAP kelihatan tidak hadir. Ada yang kata DAP tidak puas hati dengan PKR dan amanah mengambil Datuk Seri Idris dan Datuk Seri Nur Azman. Adakah ini benar? Dan adakah ada kebimbangan tak bahawa ini mungkin menjejaskan perpaduan PH dan keputusan pilihan raya? Terima kasih. Okay, thank you Nicholas. I think pengumuman DAP tentang calon-calon yang bertanding juga tidak dihadiri oleh pimpinan keadilan dan pimpinan amanah. Ini membuktikan masing-masing ada strategi mereka sendiri. Tetapi yang jelasnya Pakatan Harapan adalah gabungan daripada keadilan, amanah dan juga DAP dan juga satu parti di Sabah, UMKO. UMKO telah menyertai kami. Yang jelasnya dalam pilihan raya kali ini kita menggunakan satu logo dan kita tidak bertembung antara satu sama sendiri. Ini jelas. Jadi suara-suara itu adalah berkaitan dengan waktu dan ketika dan sebagainya, dan kempen kita berjalan, dan jentera Pakatan Harapan
bergabung dengan akrab di peringkat akar umbi, sama ada di Kelembang ini, ataupun sama ada kita berada di Sungai Rambai, Amanah dan Keadilan yang ada di sana, dan juga jentera kita di Air Molek yang juga ada gabungan dengan sebagai jentera-jentera DAP yang ada datang daripada Air Keruh. So I think hal itu tidak benar, dan ia terbukti bahawa ia di antara ketiga-tiga pack yang ada, sama ada BN, sama ada PN ataupun sama ada PH lebih awal menjelaskan senarai kita dan menjelaskan ni. Namun begitu, Keadilan juga mengambil langkah untuk umumkan calon, sebab DAP pun umumkan calon awal satu hari daripada kita. Masa DAP umum calon tu tak ada pula nak kata tak datang ke tak datang. So I think all the speculation is just hearsay ataupun kata-kata di belakang yang mungkin ada timbulkan. Tapi as a pimpinan Majlis Presiden, pimpinan Pakatan Harapan di peringkat negeri yang berhimpun dan sebagainya, ada perbezaan, tetapi semuanya kita selesaikan secara konsensus dan secara perbincangan yang baik antara sesama lain. Dikatakan bahawa calon CM masih belum diputuskan di kalangan ketiga-tiga parti dalam Pakatan Harapan ini. Adakah benar? Kita mempunyai beberapa orang yang sangat berkelayakan untuk menduduki kerusi Ketua Menteri, ya. Kita ada dua bekas Ketua Menteri, iaitu Datuk Seri Idris Harun dan juga saudara Adli, dan beberapa lain wakil-wakil kita yang akan dicalonkan oleh parti. So let we win first. Kita lihat siapa yang berkelayakan dan umumkan. Masing-masing ada pandangan siapa yang layak. Dan I think ketika 2008 kita di Selangor, kita juga tidak menamakan single candidate waktu itu, ya. Kita ada beberapa kandidat masa tahun 2008. Pengarah pilihan raya itu yang jadi chairman pada hari ini, saudara Yahya Syari. Kita sebutkan masa itu kita ada Datuk Hassan Ali dan juga Tan Sri Khalil Ibrahim. Tapi kita tak namakan, but the two name tu bring and good effort ataupun good attraction kepada pengundi-pengundi di sana, dan selepas pilihan raya konsensus dapat dicapai. Begitu juga apa yang berlaku dalam pilihan raya umum sebelum ini di Negeri Sembilan, kita pun tak namakan, dan di Melaka kita cuma namakan parti mana je. Itu konsensus Pakatan Harapan sebelum itu. Tapi kali ini saya rasa kita ada beberapa watak dan calon yang boleh kita ketengahkan, dan kita boleh putuskan selepas kemenangan. Sekarang ni yang pastinya kita mempunyai beberapa calon yang layak dan terbukti pernah mentadbir negeri. Saudara Adli walaupun 22 bulan, rekodnya baik, ia disedangi ramai. Datuk Seri Idris mentadbir di bawah BN dan sudah pasti beliau berpengalaman terhadap isi konten dan pertandingan. Ada Menteri Pusat, ada Timbalan Menteri Pusat dan sebagainya yang ada bersama dengan kita. Saya tak nak bagi nama siapa-siapa pun, it's not two name tu saja. Yang saya percaya dia boleh jadi calon-calon kemudian, but is terpulang kepada kepimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk membuat konsensus selepas kemenangan. Okey? Lagi? Dah? Clear dah, eh?